السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Senantiasa lagi kita di dalam limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada kita bersama-sama melakukan amalan al-ibadah di atas wajah yang disyarakkan di dalam Islam, yang ada di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Sayyidil Anam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang baik pada waktu malam, iaitu waktu malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1444. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. Biiznillahi ta'ala, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada ini surah ni, ayat yang ke-25 lah. Cuma kita nak tarik sikit ayat yang ke-24 tadi tu nak buat kesimpulan sikit pada kuliah kemarin itu, kuliah asal kemarin. Jadi mereka yang tak mau nak beriman ni, sebab dia tu degil yang timbul daripada kejahilan, yang dia tadi itu tak mau nak gunakan akal fikiran. Setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemukakan keterangan kepada mereka, mereka tidak mau nak terima kebenaran dan tak mau nak terimanya benda hak sungguh, benda hak nak jadi. Sehingga dia tutup daripada Nabi, kata tak apalah kalau gitu, mung ni orang perih sangat, aku dah tengok mari lama dah mung ni, tak sepatutlah mung tu nak mengajarkan aku. Ya orang takabur ya kecek balah tu, tak sepatut, tak sesuai ilmu mung nak ajar aku ni, tak ada. Kena malaikat sendiri turun daripada langit. Kalau tak malaikat pun tak apalah, kita nampak Tuhan royak sendiri dengan mata kepala lah, mudah-mudah gitulah. Apabila gitu, Tuhan pun royak kepada puak dia, kata kalau puakmu nampak malaikat kan sudah, bakal binasa lah puakmu tu. Tak reti lagi royak banyak tu, pun tak faham lagi, duk adang tak tahu kok mana lagi. Dia kata puak kita ni amalan banyak, tak kena duk bimbang. Tuhan pun kata amalan yang tak berimeh, orang tak berimeh, tak ada ikhlas, tak adanya mutabaah bagi Nabi, Tuhan jadikan habuk angin ngambil licin. Sedangkan ahli syurga dengan ahli neraka ni tak sama sekali tempat kediaman.
Tak sama sekali. Yuk berasa kata dia dengan kumpulan orang beriman ni serupa, sama. Ya gamuk belaka, wah gamuk ni ya sedap duk. Bagi orang hak biasa tak nak akak kepala wi jadi hadap ke depan tu, ya biasa gamuk cara dia gitu yalah. Apabila gitu, Tuhan raya kata tak sama di antara ahli syurga dengan puakmu tu. Pada tempat kediaman, sebab ahli syurga ni khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Ahli syurga ni pada hari kiamat nanti sebaik-baik tempat kediaman Tuhan nak beri sadah. Dan satu lagi ahsanu maqila, seelok-elok tempat kita itu maqil. Apa kalimah maqila di sini ni? Maqila ni katanya di dalam at-tafsir ai makanun naum, tempat tidur. Apabila kata tempat tidur, telah maklum di sisi orang Islam, ahli syurga dan ahli neraka tidak ada tidur di sana. Puak hang masuk syurga pun tak ada tidur, puak hang masuk neraka pun tak ada tidur. Pas tiba-tiba Tuhan raya kata ahsanu maqila, sebaik-baik tempat tidur. Aku mana pula? Maka jawabnya Imam Al-Azhari. Imam Azhari ni bukan Azhar University Jamiatul Azhar, bukan. Al-Azhari tu kitab Tahzibul Lughah. Tahzibul Lughah ni salah satu daripada kitab kamus yang kita nak rujuk tentang masalah pahami lughah hak duk di atas mazhab salafus salih. Jarang orang nak buat kamus tuai pegangnya akidah salah. Kalau orang tanya ada ke tak orang pegang akidah salah buat kamus, jawabnya Al-Azhari. Azhari ni mati bila? Kurun ke-4, kurun ke-5 atas ni. Belum daripada Ibnu Manzur tuai kitab Lisanil Arab. Apatah lagi kamus Muhit dan sebagainya, hak tu hak bawah belakang dah. Hak ni hak asal. Ia kata al-maqil, maqil dalam ayat tu makna lagu mana? Ai mawdi'ul istirahah, nama aw lam yanam. Tempat yang berhenti berehat, sama ada tidur ataupun tak tidur. Maka menepati ayat di sini tak ada jadi. Kita kena ada giwi makna lain lah. Tuhan raya kata ahli syurga ni sebaik-baik tempat kediaman dan sebaik-baik tempat yang Tuhan nak berikan kepada ahli syurga. Hak yang manusia tadi itu nak rehat sini. Sebab tu orang beriman kita kadang kita tengok dia sehari-hari buat kerja tak berhenti-berhenti, dia mau tanya bila nak rehat. Di sini nak berehat ni. Sah tok guru duduk atas meja 16 15 jam sehari duk belak kita, duk tengok tu tengok ni. Sah orang kerja 2 3 14 jam duk klik-klik tengah panas nu. Sah orang imarah masjid duk buat makan ni, buat begitu buat begini. Kerja pah keting belaka, peluh pah keting belaka. Bila nak rehat? Sini apabila ingat ayat ni, wa ahsanu maqila, seolah kata habis sifat al-ananiyah. Sifat hinke tua tu asal habis. Terkadang rasa manak juga orang duk tanya tu. Kita duk atas meja 4 5 16 jam duk balik kita ni dia duk gaji. Tu. Ataupun orang duk buat kerja benda baik, duk boleh gapo duk buat benda lagu ni. Kalau kita tak faham sungguh ayat ni, kita tak buat kerja, tak padan. Dengan umur kita, dengan perasaan kita, dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita, tak ada. Tetapi dengan sebab kita faham ayat ni, aku tak ada nak balas daripada manusia. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya balasan aku ni aku gantung berhenti di atas Allah Subhanahu wa taala. Tuhan awak apa? Ni ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Kalau gitu puak hak biasa dok nak tengok malaikat ni kita siapa tepat iaitu keadaan hari kiamat dan orang yang zalim tadi tepat kediaman yang lagu mana. Ni sifat orang zalim. Orang hak zalim di kalangan manusia, orang itu manusia makhluk yang zalim di kalangan jin terhadap diri dia sendiri. Dengar Tuhan ayat lagu mana? Tuhan ayat di sini yang nak kata yauma tashaqqaqus sama', dan hari kiamat esok, hari tadi itu hari kiamat esok tu pecah habis langit yang kita duk tengok ni.
Langit ni jadi pecah. Pecah ni mana kata pecah sungguh. Pecah pasal raka tu. Kalau pecah ni banyak juga dalalah dia. Tapi apabila kita sebut kata pecah, seumpama jebur pecah ataupun gelas pecah. Makna kata raka kemudian ia cari pergi temuh pergi satu mana pecah. Langit itu akan pecah lagu tu lah. Bukan duit pecah dak. Kalau duit pecah dia tak ada cari, dia tak ada duk punah gapo. Dia pasal duit pasal pecah pasal lain pula. Tapi pecah ni mana pecah sungguh. Hari kiamat nanti langit itu akan pecah. Pecah. Sehingga katanya di dalam at-tafsir dia kata pecahnya katanya kebanyakan daripada ahli tafsir dia kata pecahnya langit ala ghamami abyad. Yakni pecah daripada awan yang putih. Awan ini bawah daripada langit. Tetapi kalau kita tengok kalau dia beripung sungguh awan tadi itu tak nampak juga langit. Seumpama waktu nak hujan dia beripung awan semua, atas pada awan tu matahari duk ada. Matahari ni duk bawah daripada langit. Maka apa pecah habis licin. Awan apa pecah, langit apa pecah. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan kami akan menurunkan malaikat tadi itu sebagai turunkan yang sungguh. Kalimah tanzila, kalimah masdar untuk nak takkid kata malaikat tu turun sungguh. Kerana makan tepat bagi malaikat ada di langit. Katanya riwayat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila langit dunia ni pecah. Kita riwayat ada pada kisah yang telah lepas. Bombing ni dengan langit dunia yang kita ada ni 500 perjalanan ni manusia yang biasa. 500 tahun. Jauhnya jarak, setara mana nak ukur tak leh, mallahu bihi alim. Maka pecahnya langit dunia, turun daripada langit dunia tu daripada beberapa kebanyakan daripada beberapa bilangit manusia malaikat duduk di langit pertama tu pecah turun mari. Kamar ada pecah pula langit yang kedua, turun pula malaikat daripadanya. Hingga turun sehingga pecah langit yang ketujuh tu, turunnya malaikat nama Al-Karubiyun. Al-Karubiyun ni iaitu malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Man haula? Biar mereka itu Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka ni adalah malaikat yang ada hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pernah dengar kata ilmu hari kiamat ni la ya'lamun nabiyyu nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Ilmu hari kiamat ni malaikat hak diutuh itu manusia yang diutuh jadi nabi pun tak tahu. Malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala pun tak tahu. Tu makna kata malakun muqarrab. Pia malakun muqarrab ni namanya al-karubiyun. Karubiyun apabila kita baca dalam tafsir kena pada 3 malaikat besar, Jibril, Mikail, Israfil. Dia apakah pecah turun daripada langit juga. Kamar dia pecah hamalatul arsh. Hadap pikulnya arsh Allah Subhanahu wa taala sekarang ni ada 4 duk tabau dia. Kaki dia duk patak langit bumi yang ketujuh dan ining dia ni telinga dia ni. Anak telinga dengan bau ni 500 perjalanan ni. Maka dia pikul atas bau dia tadi itu akan arsyur rahman, akan arash Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari kiamat esok dia turun juga. Seolah kata jatuh juga belum daripada tanah akak klik semula. Apabila akak klik semula jadi 8 malaikat. Wa yahmilu yawma idzin fawqahum samaniyah. Jadi ada 8 malaikat semua duk pikulnya arsyur ar-rahman. Cuma kita fahamlah dalam masalah arash Allah Subhanahu wa taala lagi kita akan masuk ayat yang seterusnya lagi kita akan bayan dengan cara mendetailnya. Apabila gitu wa nuzzilal malaikatu tanzila. Malaikat tu turun sungguh. Apabila kata turun sungguh, hari inilah Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana? Kata gini, al mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Al-mulk, kalimah mul ni makna lagu mana? Retahe semua ni pada hari kiamat nanti haqqul rahman. Keampunya Tuhan dia, Tuhan yang bernama Ar-Rahman.
Cuba kita perhati. Cuba kita perhati. Kalimah al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman, Tuhan tak kata al-mulku yawma idzinil haqqu lillah ataupun lil jabbar ataupun lil azizil ghaffar, tak kata lagu tu. Kenapa? Hari ni hari kiamat nanti, para nabi ni tak berani nak kecek dengan Tuhan. Semua sebagaimana ada dalam hadis sahih Muslim yang panjang itu, daripada hadis Abi Hurairah panjang itu, pakat nak minta syafaat belakalah. Hak mung ni pergi cari tu ada, hak ni pergi cari Nabi Ibrahim, hak ni pergi cari Nabi Isa, Musa dan sebagainya. Lalu puak dia kata, al-yaum nafsi nafsi, lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaghdabul yaum laisa qablahu wa laisa ba'dahu mislahu. Nabi kata, hari ni Allah Ta'ala marah, tak biasa marah lagu ni, dan tak akan lagi marah seumpama ni. Hari ni dirimu fazhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ni Tuhan marah, akan tetapi Tuhan guna di sini Ar-Rahman. Apa makna Rahman? Tuhan yang mempunyai rahmat. Bagi siapa? Tengok. Yakni Allah Ta'ala bawa data Ar-Rahman di sini supaya nak kata kita walaupun duduk dalam keadaan hari kiamat nanti pun jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Tuhan ni luas sampai ke iblis pun nak duduk dalam itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Tuhan ni meliputi semua sampai ke iblis pun nak duduk dalam itu. Tapi Tuhan tak uwi, fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Rahmat aku ni aku nak uwi pada makhluk yang ada sifat bertakwa sahaja. Jack to back. Dia iblis alaihi la'natullah. Kalau gitu, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman, Allah Ta'ala tafsir sendiri di dalam ayat lain. Tuhan tanya, limanil mulkul yawm, bagi siapakah semua orang Tuhan ni hari kiamat ni pia? Lalu Tuhan jawab sendiri, lillahil wahidul qahhar, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersangat sifat kuasa yang tidak ada siapa pun boleh nak mengatasi dia. Kalau kita penat gapo-gapo, kena zalimi, kena gapo, kita seru nama Tuhan, ya qahhar, ya jabbar. Tu kita seru nama Tuhan lagu tu pada masa kita kena zalimi, kena gapo. Tapi alhamdulillah, negara kita ni adalah negara yang kita agak kata ada keamanan. Tak serupa negara-negara Arab. Negara Arab go nak wak amal, wak gapo, terkadang bunyi suara-suara yang menakuti hati. Sama ada di Palestin sendiri, di Syam sendiri, di mana-mana tempat. Tak serupa dengan nikmat al-aman. Nikmat keamanan ni tak sama yang apa yang ada kita ni orang Nusantara kita dengan cara umum, dan orang Tani, orang Thailand kita dengan cara khusus ada. Dengan sebab itu kita gunalah perkara-perkara ni supaya kata kita menyejukkan akan amalan kita dengan cara sebenarnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Coba kita tengok. Lagu mana? Nabi kata, innallaha tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ni yaqwis samawat biyaminihi. Allah Ta'ala cekakkan langit yang ketujuh tadi itu dalam cekak dia dengan tangan kanan dia. Wa ya'khudhul aradin biyadihi al-ukhra. Cekak pula tangan dengan tangan Tuhan tu akan bombing hak lain. Thumma yaqul, kamar Tuhan kata, anal malik, aku ni maharaja hari ni. Anad dayyan, aku Tuhan yang sebenar. Aina mulukul ard, manakah raja-raja hak zalim-zalim hak kedebek-kedebek di atas muka bumi ni duk mana habis? Hari tu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, raja-raja yang zalim, pemerintah-pemerintah yang zalim akan kecil halus seumpama semut. Sehingga manusia yang kena zalim tu boleh jijak dia. Tak tahulah nak jadi lagu mana. Allah Ta'ala royak siap mari dah dalam Quran ni. Lalu Tuhan tanya, ainal jabbarun, mana hak hebat-hebat sakit-sakit buat orang tu? Ainal mutakabbirun, mana kau orang takabbur sangat tu dok mana? Senyap habis. Tak ada dia kata lagu mana. Yauma apa nama? Tuhan kata la yatakallamun, mereka itu tak cakap gapo. La yasma'u illa hamsa, tidak dengar malaikat bisik ge mari kerana takut ni.
Manusia kita apabila takut nak kecek betak tubik, illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Mereka yang Tuhan itu izin, laku dia kata kecek dengan cara molek, cara betul. Itu makna kata al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman, dan didapati hari tu alal kafirina asira, di atas orang kafir tu hari yang berdahsyat. Asir ay syadid, susah payah, hari tu tak ada dah. Allah, susah payah setara mana, sampakah dia tak boleh nak kata gapo-gapo. Akhir sekali akak tangan, yaqulu ya laitani kuntu turaba, kata mereka tak beriman tu, alangkah moleknya kalau aku jadi tanah tak jadi manusia. Hari ni dia tak khabar orang kita, orang tak beriman tu nyo, hatta orang Islam kita nyo putuh masjid situ, nyawak gitu, nyawak gini. Hak pesi hak sakit-sakit teh. Ya baca ayat tu reti dengar juga, tapi haklah ya pesi kata ya pesi takabur, ya pasal hanallah, pasal tak kira kepada orang. Hari ni tu kata wa kana yawman 'alal kafirina asira. Sebab tu orang Islam waklah mana pun tak habis. Waklah mana menyakiti balah tu, menyakiti balah ni, sehingga Tuhan takbir dalam Quran dengan bahasa hak mana kata senantiasa. Tuhan katakan wala yazaluna yuqatilunakum, senantiasa mereka itu menghalangi kamu hai ayuhal muslimun. Tak kira bangsa mana dia dah halangi semua kita. Hingga mana? Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kita klecak tubik pada agama kita, kesok tubik pada agama kita. Tapi Tuhan wari kata inistata'u, kalau mereka itu kuasa. Tak kuasa itulah. Karena ada satu kumpulan di kalangan manusia, waklah mana pun dak letaklah tu. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta wala man khalafahum hatta ya'ti wa'dullah wa hum 'ala dhalik. Mari satu kumpulan hak Tuhan jemput tak mari jadi tentera Tuhan. Ada mau nak buat rancangan gitu, buat rancangan gini, ya tetap ada dah tu. Duduk di atas kebenaran sehingga hari kiamat itu datang. Tu dia. Sebab tu musuh Allah Taala ni, dia tahu kata hari ni dia akan jumpa, tapi tak apa dia kata. Sebab aku ni nak saya, aku nak buat mereka ini ni hak beriman ni nak wi ku puas hati. Sebab dia tak ada dah akhirat. Bal kadzabu bis saah, ayat dulu ni kan, bahkan mereka itu dia tak beriman mula dah dengan hari kiamat. Tapi Tuhan royak kata tak sah bimbang orang Islam. Mung tak mati peri. Mung tadi itu tak berdarah peri. Mung tak sakit hati peri. Mung tadi itu tak letih peri. Aku gaji semua. Nak royak kepada kita kata umat Islam adalah ummatul marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sabar kita. Orang kafir cerak, Tuhan akan balas. Dan bombing ini milik bagi kita, milik bagi orang yang beriman. Akhir sekali orang beriman itu boleh mengatasi orang tak beriman. Cuma pergilah dengan agama dengan cara molek-moleknya. Pasifat yang lagu mana pula orang tak beriman ni hari tu jadilah mana? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari tu iaitu hari kiamat nanti, orang-orang yang zalim tadi itu kikirnya tangan diri sendiri. Ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, salah kata kikir anak jari sendiri, dek gitu, kikir gitu. Az-zalim di sini kena pada siapa? Orang zalim ni kena pada siapa? Cuba kita tengok ahli tafsir Yawi kita molek. Nama Uqbah ibni Abi Ma'ir. Uqbah anak Abi Ma'ir. Salah seorang daripada orang musyrikun. Dengan ijmu' ahli tafsir, tak ada khilaf walaupun seorang. Az-zalim di sini kena kepada Uqbah ibni Abi Ma'ir. Sebab turun ayat ni ikut mana? Sebab turun ayat ni ikut mana? Bahwasanya Uqbah ibni Ma'ir tadi itu adalah awal-awal sekali dia berasa nak masuklah Islam. Duk tengok Nabi Muhammad, tengok sahabat berasa kata nak masuk Islam. Tiba-tiba dia pun pergi jumpalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni orang lapar, tak ada nak makan.
Ni bosan juga kita kalau pakai miskin berdoa ni. Terkadang kena usik benda-benda pesen ni, jadi kita tukar agama mudah. Kalau kita pergi di Sarawak di Malaysia dan di Indonesia, dakwah tabsyir, iaitu dakwah Nasara, dakwah pesing hala duit tadi tu boleh berjaya, tak lain tak bukan kerana lapar, tak ada nak makan. Di Afrika di mana kalau duduk balik nu, jela juga tukar agama, jual agama, tak ada kok lain kerana tak ada nak makan. Alhamdulillah tempat kita ni boleh lagi lah kita kata, boleh lagi. Sebab tu lah tak sewi ada pakai miskin, bak zakat tadi tu kita jalan molek lah. Maka saya nak nasihat pada diri saya dan kepada semua orang yang pegang jawab zakat tu, buat kerja molek lah. Kerana ini adalah hak mereka itu, hak pakai miskin. Tak sewi jadi duk pelak-pelak berlaku tu, ya zakat tu kita jalan molek. Apabila zakat jalan molek, insya-Allah lah kita akan selamat. Dan so lagi musuh Tuhan dok kena lah ni kena akal fikiran. Terkadang duit ada lah kocak, tapi akal fikiran tu penuh. Hanya nak sambung orang, nak tipu orang, nak bunuh orang, ada juga lagu tu. Ya kita kena dok beringat dua pihak, balik akal, balik harta benda. Dua perkara ni kena jaga molek lah. Jangan jadi perkara-perkara itu boleh mengatasikan kita. Lalu dia pun apa nama Uqbah ibn Abi Mu'ayth ni ia pesen kata tak apa. Nabi kata menyaksilah mu nampak dah dengan aku ni akan Islam. Dia kata aku kau dulu nak makan dululah, salah gitulah. Nak makan, dia kena makan kenyang dulu. Dia makan gapo lalu dia menyaksi. Sudah pada menyaksi itu tu ni nak ayat kata ya ada saing dia. Saing dia ni nama Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ni dua beradik dengan Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ni buat pesen kata semaya tipu, munafik belaka lah. Cuma jadi saing. Uqbah ni jadi saing dengan Umayyah. Umayyah ni abang, Khalaf itu Ubay itu adik. Lalu Umayyah ni punya kata lah, dia tahu kata apa nama Uqbah ni nak terimanya Islam. Lalu dia kata gini, aku tak suka kata mu nak pergi pakar juga orang dah. Kita duk saing lama mana dah nak pakar orang baru umpama Muhammad tu dah. Dia kata kok tu. Jadi hak ni pun masuk Islam pun mungkin juga nak makan bukan kok mana dak, bukan nak sungguh sangat. Lalu dia kata, aku bukan terima kok mana dak, terima aku lapar dia kata. Nak makan tak ada ni belah kata-kata pergi dululah. Cuma aku ni ala dinil awal, di atas agama hak dulu tu supamung lah. Kita ni hak kau dulu tu lah, kau dulu hak nung lah bukan baru ni dak. Kau dulu hak dulu tu. PC Quraisy dulu tu. Lalu dia kata tasabih Umayyah tak sakit banyak, aku pun bukan tak erti hak mundur royak tu. Bukan tak faham sangat. Cuma aku ni gitulah nak makan tak ada arah lah aku kena makan. Apabila dia kata gitu, aku tak percaya lagi. Umayyah ni kata aku tak percaya mana lagi pada mung ni. Kata mung tak terima sungguh dengan hati mung. Mung kecek tu gitulah. Tak, aku duk 30%. Nak wis 100% mung nak buat gini. Ni tengok turut guru tak kena. Awaklah mana? Itu Uqbah tu kena awaklah mana? Pasti mung kena geludah alio atas muka Muhammad dia kata. Ya buat lagu tu. Maka tak ada apalah hak ni. Dia pesen kata turut guru. Uqbah ni giludah muka di ludahnya aliyah azakumullah di atas muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita baca di dalam tafsir semua ulama tulis kata la'anahullah, telah melaknat dia akan Allah Subhanahu wa taala. Payah kata pada riwayat satu lagi iaitu riwayat daripada Ibnu Mardawai, dia kata kalau aku jumpa dengan Muhammad luar pada tanah haram aku tapak tangan ke dia kata. Salah kata aku akan pacung tekak dia lah. Cuma aku lah ni duduk dalam tanah haram. Orang jahiliyah ni reti ketika juga dalam tanah haram tak bunuh pergi mari. Ni puak-puak ni. Apabila dia kata lagu tu, dia kata dengan perkataan kata kalulah aku duduk luar tanah haram aku bunuh Muhammad ni. Sukanya puak-puak kafir. Puak-puak kafir dia kata tak apa dah lah. Orang kita sejati balah ni. Tu tak ada apa dah. Tiba-tiba datangnya peristiwa peperangan Badar.
Peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan lah, peperangan mula-mula sekali. Mula-mula sekali, jadi dia tadi itu Uqbah ibni Abi Ma'id tadi itu dengan seorang nama daripada tokoh ulama nama Nadr ibn Haris. Hak kita ngaji dah. Nadr ibn Haris ni orang hak tuduh Nabi, kata Nabi wari Quran ni berita dongai. Dua orang ni kena pegang gitu. Kena pegang di askar orang Islam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, walaupun begitu keputusan daripada Nabi, kata dua orang ni kita tak boleh taruh. Sehingga kalau kita baca dalam sejarah, dalam sirah, dua orang ni sahaja yang dikenatawan jadinya cela isuk tadi itu kena bunuh dua ni. Dia yang bunuh khilaf alim ulama kita. Setengah kata Ali ibn Abi Talib, setengah kata orang yang lain. Orang lain tu dia Asim ibn Abi Aflah. Asim ibn Abi Aflah yang turunnya undang-undang yang sahuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi az-zalim hari ni kena pada demo tu, kena pada Uqbah ibn Abi Ma'id. Ya kikir gigi pada hari akhirat esok. Bagaimana Tuhan royak kata ia akan kikir gigi pada hari akhirat, sedangkan sekarang dia mati tak bangkit lagi. Orang hak pesing guna akal, pesing tak guna wahyu ni dia tanya. Maka dia jawab kata, hak Tuhan royak ni royak dengan ilmu dia perkara yang lagi akan berlaku. Sebab Allah Taala ni tahu perkara yang sedia kala, sekarang lagi akan datang, dan benda hak tak ada, kalau nak ada lagu mana nak ada, Tuhan tahu belaka. Tak ada jadi belak. Kalau dalam bahasa tafsir orang panggil at-ta'wil bima sayaqa. Benda tafsir hak lagi akan datang. Hak Tuhan royak mai kata Uqbah ni akan kikir gigi dan dia kata kana yaqulu ya laitani. Katanya yaqul, dia yaqul di situ yakni Uqbah ibni Abi Ma'id, ya laitani alangkah moleknya ittakhadhu ma'ar rasuli sabila. Salah kata sambil berkata alangkah baiknya kalau aku di dunia dulu mengambil jalan yang benar bersama dengan ar-rasul. Rasul di situ kena pada rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa ahli tafsir, alif wal lam yang ada di ar-rasul orang panggil alif wal lam adz-dzihn. Ahduz dzihni makna kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala di dalam tafsir dia kata az-zalim di sini bukanlah tertentu dengan orang yang nama Uqbah ibni Abi Ma'id. Walaupun ayat ni turun atas dia, tapi pakai kaedah kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Lagu mana? Tiap-tiap orang zalim maka dia akan jadi sebagaimana Tuhan royak di dalam ayat ke-27 daripada surah Al-Furqan. Manusia, orang yang beriman dengan molek, kita jangan turut gu sapakah punuh agama. Jangan kita pakai manusia sapakah punuh ajaran Tuhan. Kalulah kita kira kepada diri kita, kira kepada orang, tak kira pada ajaran Tuhan, kita akan dapat nasib seumpama ni. Umpama mana? Umpama Uqbah ibni Abi Ma'id. Fanas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Kemudian ayat seterusnya Allah SWT kata kana ya laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ni dia kata, ni yang menyesal. Manusia kita yang menyesal balah ni ya. Tapi sesal tadi itu kita ingat satu kaedah. Sesal kama dia tak berguna. Sesal kama dia ni tak berguna. Nak sesal wi kabar wi awal sikit. Jangan pasal tak kabar awal tadi. Lalu dia kata, wahai kecelaka aku, ya laitani, mana wahai kecelaka aku, alangkah baiknya kalau aku ni tidak mengambil si fulan itu jadikan sahabat aku, fulan khalila. Cuba kita tengok bahasa Tuhan guna. Kalimah khalil dengan kalimah sadiq ataupun zamil beza. Khalil ni orang panggil daripada lafaz
al-khullah. Khullah ni makna kata saing yang boleh tukar nyawa pergi mari. Tu kalau kita nak banding, nak bahasa kita mudah faham. Makna kata yom tai pura raudai, itu mana khalil. Sebagaimana Tuhan tadi itu royak dalam Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila, jadi kekasih. Atas sekali hak ni. Bukan sahabat, bukan zamil, bukan sadiq. Kalau bahasa kita saing belaka, zamil pun saing, sadiq pun saing, sahabat pun saing, khalil pun saing. Tapi bahasa Arab tak ada beza. Zamil baik daripada sadiq. Kalau orang Arab ni kalau dia tak tangan atas kita, tak apa aku nak ui pada mumung ni, sadiqi tipu kita. Sadiqi tu tipu dah tu. Tapi kalau rapat sikit, jadi zamil. Rapat benar, sahabi. Hak rapat benar lagi, khalil. Khalil ni atas sekali. Jadi Uqbah tadi itu dia saing rapat sungguh dengan Umayyah. Siapakah kalau Umayyah royak kiri lah, kanan ke kanan lah, tak celak mata dah, tak guna dah akal fikir. Lalu dia kata di hadapan Tuhan, esok lagi kita akan tengok Uqbah ibni Abi Ma'id. Kalau lah kita sebagai orang Islam beriman mati kata iman, minta Tuhan gitulah buat kita akan tengok buat dia jawab gini depan Tuhan. Ya laitani ya wailata laitani lam attakhidh funanan khalila. Dia jawab depan Tuhan lagu tu. Kita bimbang takut diri kita kata, kalulah aku tak makan risuah sekali ngamu hari tu tak ngamung, nasihat aku tak duduk sini. Kalau aku tak makan reba sekali ngamung, tak duduk sini. Kalau aku tak tipu orang sebagai musuh aku tipu, tak duduk sini. Kalau aku tak halal darah sebagaimana suruh aku halal darah orang, tak duduk sini. Kata salah lagu tu. Ugi pasal tu. Sebab apa? Sebab kita ni orang hak buat, orang hak mubasyaratul yadaihi tu, orang buat kerja tu cerak dia kena tanggungjawab. Orang hak suruh tu cerak dah, tapi kita orang buat kerja ni gi sekali. Ya sesal, pasal sesal dah gapo lagi? Sesal bila ni? Katanya ahli tafsir, sesal belum daripada Tuhan nak masuk dia dalam api neraka. Duk depan pintu, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza jaa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Tu. Apabila dibawakan kumpul oleh ahli neraka duduk depan neraka ni, nak masuk pintu dah ni, tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati. Tak ada ke rasul-rasul mana-mana gi royak kamu, royak hukum hakik kata tak boleh buat gini, tak boleh buat gini, tak ada dia royak kan? Dalam surah Tabarak, bala qad ja'ana nadhirun, sungguh tapi fakadzabna, kami tak percaya. Benda gaib ni wajib kita kena percaya. Manusia kita tak lepas pada benda gaib. Orang duk comti Islam kata penamu orang Islam ada beriman Allah Taala ni ada ke tak ada kata. Nak tengok pun tak boleh, nak cium pun tak boleh, sebagaimana ada royak itulah. Sebaliknya orang kata pada Islam tiba tanya dia, ada semua batu, semua kayu, semua gapo tu tanya, mu semua kayu kerah ni ke? Hak tak nyawa ni ke? Kamu semua gapo nama? Dia kata hak ni rupa kita nak sembah hak lain, dia kata tapi rupa. Tu rupa. Pas rupa tu gapo? Ghaibiyah seperti tu. Tak ada manusia kita tak bergantung dengan benda gaib, tak ada. Wa emo dia kena gantung benda gaib hak kena ataupun benda gaib hak tak kena. Kalau nak gantung benda hissi saja tak ada manusia kita. Sebab dunia ni sempit. Gantung nak gantung pada tanah ikhwan. Tak sudah juga. Nak gantung pada pupi paksa, tak sudah juga. Nak gantung pada orang besar, tak sudah juga. Akhir-akhir paling tengok semua atas, semua bawah. Ya lagu tu ya, seolah kata perkara-perkara lagu ni tak lepas daripada manusia. Kalau gitu Tuhan nak uji kita sebagai manusia, orang kenal Tuhan ni, beriman dengan benda gaib, sah di atas jalan hak kena. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan hikmah dia, beriman dengan perkara-perkara yang gaib, neraka dan syurga sebagainya, benda tu ada sungguh, tak ada lari daripadanya. Sebab tu kita yakinlah di atas apa yang kita dak bawa ni, sehingga kata kita tadi itu berjumpa dengan Tuhan di atas ini pegang ni. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz ja'ani. Allah.
Sesungguhnya menyesatlah akan daku oleh puak tu. Oleh puak mana? Puak pesi turut gu tak kena. Oleh gu tak kena saat ni tu. Anidzik, daripada pengingatan. Pengingatan di sini katanya ulama Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali kita nak mengingati orang, mengingati dengan Quran. Wa dzakkir ataupun fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. So kita mengingati ajaran tadi itu dengan Quran. Pendakwah-pendakwah semua, kewajipan kamu atas member, atas meja, atasnya pentah mana-mana mengingati umat manusia dengan Al-Quran wal hadis. Hak tu hak kita kena mengingat. Cuma kena jaga so ya. Jangan kita ada waktu baik hadis-hadis hak bukan hadis. Supaya ada layar hari ni dalam Facebook, dalam mana-mana Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hati bagi Quran. Semua pakar duk. Hadza hadisun mawdu'un bittifaqi ulama. Hadis apa yang hadis pelesu dengan ittifaq ulama. Cek tengok. Kita kena jagalah sikit. Apabila orang nak suruh royak, mengingatilah manusia dengan Quran dengan hadis. Kita pun tak ada cek dah hadis hak kita dah ingat hak biasa dah ada tu. Ceklah kata. Nah, molek dah tu power naik dah tu, pelita tu naik dah tu. Pasal nak mengingati orang dengan Quran dengan hadis. Cuma nak mengingati Quran dengan hadis pun hafal molek lah. Hafal wi molek, baca wi molek Quran tadi itu. Tepat sying sebut sying illa masya, jangan kata illa masa Allah, tak kena. Nampak je tak? Dan hadis-hadis kita cek tengoklah hadis mari di mana, kok mana. Kita jadi ulama pasal dia lah, kena dok cek lah. Bukan nak ikut gitu, tak leh kepada ummah. Tapi alhamdulillah sekarang ni waktu baik hadis, waktu baik apa, waktu baik tu, waktu baik ni jemaah kena dok perasa lagi. Waktu baik hadis pelesu. Tu hadis pelesu tu pendakwah jaga-jaga. Bukan kok mana dak Nabi suruh royak. Kerana siapa dia kata di atas Nabi benda Nabi tak kata juga hadis pelesu Nabi tak kata. Nabi katakan man qala alayya ma lam aqul, siapa dia kata di atas aku apa aku tak kata, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka ambillah tempat kediaman dia, cong tua dia, khisi dia di dalam seksa bakaran api neraka. Apa dah gapo kita duk royak korang duk tah meja pakai kasut besar jam kira lah, pakai air bau, pakai baju tok, pakai baju boh, jangan habis hawa. Mari royak hadis bukan hadis nisbah pada Nabi. Oh, buku besar. Nah, dia sebab itulah orang mengajar tergadai kalau kita tak cek jadi molek kita ni kena dapat Tuhan pula. Patut kena duk royak pula tu kalau kita waktu habis hadis pelesu kena royak. Royak kepada manusia. Illa man taba, malaikat orang tak, kena taubat yang pertama. Kemudian kena menyata. Tubayyina linnas, kena menyata kata tak kena dulu. Tu. Lepas tu payah tu orang kita tu, terutama orang Nusantara kita. Orang Arab tak payah. Orang Arab yang kata amba waktu bi hadis kemarin hadis tak kena, amba rujuk. Ya gitu orang Arab sebab ia tak boleh nak suka. Kalau salah orang Arab nak mengajak tak boleh. Kita kalau doktor tanya ataupun guru tanya duk mengeli, takut. Sebab takut apa bila akik tangan, royak salah orang pakat suka. Dia lekat kurung orang kita ni. Orang Arab dak lagu tu. Orang Arab dia jawab salah, buat tak tahu gitu. Bahkan guru pula murid, suka apa dia kata? Dia tanya gitu. Kita jadi tukluk fang kata apabila salah nak rajuk tak boleh. Kalau rajuk, kita kok mana royak hadis tak tahu. Jahil demo ni. Kena wajah itu tak jatuh hatu. Sebab tu duk kerah, duk bawa benda-benda bukan-bukan tadi itu. Tapi janganlah buat lagu tu. Nak rajak-rajak gini pun tak apa. Kita pakai bab nasih mansukh. Kita ngajar semula, lepas tu kita seli masuk. Kata hadis ni darajat duk gini, ulama ni kata. Orang tu faham sendiri, tak apa juga lagu tu. Tapi nak lock duk dia gitu, kena tanggung dapat Tuhan tak padan kita. Jangan kita duk mengingati orang-orang lagu tu. Tak boleh lagu tu. Laqad adallani 'anil dzikr, daripada mengingati. Az-dzikr di sini ni semua dalam Islam. Fadzakkir, fadzakkir. Innama anta mudzakkir, fadzakkir bil Quran. Banyak daripada fadzakkir ni buat apa? Kerana manusia kita ni sifat dia terlupa. Lupa.
kecek terkadang lah kita sendiri duk kecek gapo pala maudhu terlupa dah. Hari ni Alzheimer ke gapo apa yang ingat tak ingat tu banyak pula. Cocok buat vaksin baru ni terlupanya mana. Banyak daripada orang kita ni nak buat jadi sebab jadi terlupa. Sebab tu kena mengingati semua, mengingati dengan ajaran. Lalu dia kata Allah alangkahnya sesungguhnya dia ni telah jadi sesat akan daku daripada jalan pengingatan Quran dan hadis setelah daripada benda tu datang. Ja'ani, benda tu datang mari dah. Benda datang mari dah depan tangga kita tolak juga. Oh nyanyolah diri kita. Sebab tu kita ni kena faham kata ajaran hak sebenar kena mari di sini. Ulama mana, ustaz mana, tok guru mana, baba mana nak mengajar, dengar asalkan mari pada sini. Dan kita jangan ada ingat kata diri kita ni boleh gantung pada orang. Tak, semua tadi itu nafsun binafsin, diri dengan diri pasti kena bawa ajaran jadi kena. Wa kana syaitanu lil insani khazula, dan adalah syaitan itu bagi manusia khazula. Apa makna khazula? Yakni dia tu yang mengkecewakan. Seolah kata menyakiti nawi kita sakit hati semua. Moga kata kena tipu tak sakit hati lah mana. Cuma kita sedap dengar dah. Sedap dengar dengan sebab kata nak turut gapo dia sedap dengar. Orang duk royak rasa sedap kata cara royak pun sedap. Kalau orang tak ada duk takut nak menarik sedap royak. Sebab tu kita orang nak bawa kebenaran we sedap lah kata. We fasih, we sedap, we hebat, we gapo barulah orang pakai nak dengar. Ni kita nak bawa kebenaran pakai apa halah dah orang tak saya bawa kebenaran pakai tu halah dah. Apatah lagi perkataan susun ni bercakap guna akal fikiran dan sebagainya, alasan ni ya kena update semua tadi. Kena tak jadi atas semua, bukan mana kata duduk di bawah dak. Sebab tu kita nak jadi pendakwah ni pakai jadi hebat, pakai jadi kalau hari dia pakai rasmi hak dia. Jangan buat mudah-mudah, tak boleh lagu tu. Sebab semua alim ulama kita saya cabar. Tatai wari sore dalam Islam kita hak jadi orang besar di dalam agama kita ni hak pakai serebeh lagu tu. Hak biasa kata maaf lah kata baju jadi tangga tak rosak tu ada ke tak? Tak ada. Semua pakai riap belaka, pakai molek belaka, tuai berbau sedap gitu gini, cuci dan bercahaya dan ada haibah kekuatan. Semua tak kira mutaqaddimin wal mutaakhirin. Hak dulu hak kamar dia balah tu ya lagu tu. Kita jangan jadi mudah-mudah dalam masalah ni. Dengan sebab itu bukan tak panah pakai 2-3 lapis tu bukan tak panah. Tetapi nanti kerja kita kena jalan ya lagu tu. Seterusnya Nabi pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Ayat terakhir insya-Allah. Wa qala ar-rasul, dan berkatanya oleh Rasul. Rasul di sini kena pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata lagu mana? Ya Rabb, hei Tuhan. Asalnya ya Rabbi, hazah kaya tu. Ya Rabb, hei Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku ni kena pada musyrikin hak asal. Balah mana? Ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka itu mengambil akan Al-Quran itu sebagai wak hijrah mai. Hijrah Quran ni ada apa bahasa? Mari kita tengok. Sebagai kesimpulan pada hisah yang lagi yang kita nak mengaji ni. Hijrah Quran ni ya gini. Orang musyrikun dulu ni ya ada satu rancangan dia kata Quran kita hak Nabi Muhammad buat hari ni kita tak boleh nak mengatasi dia. Ya wari jin, wari manusia, wari datuk ni nak wari seperti Quran tak kuasa nak wari. Sehingga Tuhan kata kull in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kata olehmu ya Rasulullah, kalau jin dan manusia campur tangan nak buat seumpama Quran ni, mereka tak kuasa nak buat datang. Mereka yakin kata Quran kita ni benar-benar sungguh. Cuma dia kata kalau kita nak mengatasi Muhammad boleh buat kita ni. Nak walah mana? Wahai ketua, apabila Muhammad baca Quran kita tak sah dengar, dia kata. Tak sah dengar.
Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Nak benar Muhammad tak usah dengar hak dia. Ni sifat ning kita bimbang takut kita ambil buat guna. Apabila kita nak lawan kebenaran tak leh, tak usah dengar mula demo tu buat pening. Tak usah pakai mula demo tu buat punah tak. Kalau kita pergi dengar lagu tu, kalau kita baca Quran, kalau kita suluh mari yang nak meh-meh dah. Tak serupa pun jadi nak serupa-serupa, kemar panggil. Orang lain-lain tapi kemar. Habis bosan juga tu kemar tu. Sebab sifat-sifat tu lah. Hak ni nama Saifullah, ni nama Saifuddin. Kita panggil tak kena. Orang lain-lain. Tapi muka serupa dia tahu dia orang kemar. Kita tak boleh buat kemar lagu tu tak boleh. Kemar dengan benda tak molek ni usah kemar main lah. Suku-suku, muka lain-lain, rupa lain-lain. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa tak, kalau aku nak kira dengan rancangan aku nak jalan ni habis gamuklah aku. Aku baca, dia dengar tafsir, dia dengar surah, dia dengar dakwah, dia dengar. Tak saya dengar. Nak buatlah mana? Ngadu kepada Tuhan. Ni hak akhir sekali kita. Apabila kita buat kerja, sutuk ngadu ke Tuhan. Tak sedap ngadu di Facebook lah. Ni dak orang muda-muda lah ni, aku ni gini. Orang perempuan pun gomo juga, lelaki pun gomo juga, anak pun gomo, pak ngamak pun gomo. Pada oyak pia. Boleh gapo kita duk ngadu dalam Facebook ni dah rai. Boleh demo tengok, padai dengan muka. Kalau kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi ngadu, cop panha masalah. Facebook ni kita main boleh, tetapi jangan kelajak sampai keduk mengadu buka habis orang dalam keluarga dia jadi lagu mana suami gitu habis licik. Ni bukan cara hak nak ke panha. Dalam dunia apa orang tak seh, agama tak kena kecek dah. Nabi kata inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Lah mana hijrah Quran? Cuba kita perhati, lepas tu kita ukur dengan kita nah. Yang pertama hijrah dengar Quran. Tak ada dengar langsung Quran. Mai fang lei Quran. Tak leh lagu ni. So, yang kedua hijrah Quran, hijrah baca. Tak baca langsung Quran. Hijrah juga. Yang ketiga hijrah Quran, hak ni hak penting. Yakni hijrah tadabbur Quran. Tu ada ayat gapo meru dia ngarai le. Ni hijrah juga hijrah Quran. Yang keempat hijrah Quran, hijrah beramal dengan Quran. Beramal lagu mana? Hak ni halal, hak ni haram, kita tak belaka. Tak boleh lagu tu. Bak kara ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhan dalam keadaan menangis. Bacalah sejarah mana-mana Nabi doa dengan ayat itu, doa ni Nabi menangis. Tak tahu nak buat kan, nak buat bab supaya kita lah mintalah wi selamat anak-anak cucu kita. Mak pak je kasih kepada anak. Anak pasal tak reti dengar tu kan. Kak tangan tu menangis belah-belah. Nak murih pada anak tetapi kasih. Ayat lagu tu. Nabi ni dia kasih pada kita. Walaupun lah mana pun dia kasih pada kita. Cuma hadis tu hadis pasal kata dulu buat beza di antara ashabi dengan ahbabi. Hadis tu hadis dhaifun jiddan. Tak salah tubik mana lah. Nabi kita dah teriak satu hari, dia ingat pada ahbab. Dia ingat pada ahbab. Lalu sahabat pun tanya, ahbab tak ke puak kami? Puakmu tu ashabi bukan ahbabi. Ahbab puak umat lagi akan datang nak mari ni. Hadza hadisun dhaifun jiddan. Hadis dhaif jiddan. Sebab tubik manalah. Kalau kita waktu tubik kita tarik kelik ah. Nampak tu tak? Bab hadis ni berhajat kepada alim ulama hak reti pandai tadi itu waktu tubik jadi menyata kata hadis darajat ni. Sekarang lah ni baru kita nak buat halaqah Quran baru. Tepat time kita ni. Hak daripada tak pandai baca Quran, nak pandai baca Quran. Nak pilih hadis riwayat pada orang tu tak lagi. Yang tak ada lagi. Nampak tu tak? Kita kaduk patanakan. Lah ni kita seolah kata duk mengesok. Nak naik pada mengakak berjalan tu kena duk pergi lagi. Sebab itulah pendakwah semua tak usah bosan kata tak ada kerja. Orang ngaji agama tak usah bosan kata tak ada kerja. Kerja banyak kita kena kerja. Jangan kita datang mengaji agama nak kerja penama lah kelik lagi. Banyak lagi kita kena kerja. Cuma tak hati wi ikhlas molek dan kita tadi bersih dengan Tuhan molek. Ingat kata in tansurullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Tak usah bimbang kata kita tak ada nak makan.
kalulah kita berjalan hukumnya Tuhan sungguh, Tuhan akan bantu kita, tak kok tu tak kok ni. Yakinlah perkara ini daripada perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ni insya-Allah kita berhenti di sini dan kita akan tengok kuliah asal karya hikmat gapo Allah Taala waktu turun Quran tadi tu bukan sekaligus kepada Nabi. Wapo ada gapo hikmat lagi kita akan belajar pada hisah yang lagi akan datang biidznillah taala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.